kasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati lagi saya kasihi pentadbiran agama Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita. Kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini setelah kita cuti hampir 2 minggu. Alhamdulillah, jadi kita bertemu pada hari ini dan kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Katsir, iaitu kitab Sahih Qasasul Anbiya, kisah-kisah sahih para nabi. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi berbincang berkaitan tentang nabi yang ketiga dan Rasul yang pertama, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Okey, Nabi Nuh alaihi salam. Jadinya saya jemput pada ibu-ibu untuk sama dengan saya tengok pada muka surat 110. Muka surat 110. Allah Subhanahu Wa Taala membawakan cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan Allah datangkan ada satu surah khusus cerita tentang baginda Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Allah datangkan cerita Nabi Nuh? Ada banyak sebab dan sebab-sebab ni kita akan jumpa bila kita bincang kisah Nabi Nuh ni nanti. Namun menariknya surah Nuh AS ni adalah satu-satunya surah yang Allah bicara tentang Nuh sahaja, tanpa bercampur dengan para nabi yang lain dan tak bercampur dengan topik-topik yang lain. Mungkin ibu akan tertanya, kisah Yusuf kan cerita tentang Nabi Yusuf, tak ada cerita tentang Nuh, tak ada cerita tentang Ibrahim dan sebagainya, betul. Cuma kisah Nabi Yusuf AS di dalam surah Yusuf, kalau perhatikan, di awal dia Allah ada bicara tentang topik Al-Quran. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Kan Allah ada cerita tentang Al-Quran. Tapi untuk kisah Nuh, tidak. Bermula ayat pertama sampailah ayat akhir, semua cerita tentang Nuh, tanpa ada apa-apa selingan topik yang lain. Mesti ada sesuatu mesej yang penting kan. Memang ada benda yang penting yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okay. Ni satu surah yang special, hanya cerita tentang seorang Nabi sahaja. Dia berbeza dengan surah-surah yang lain. Kalau baca surah Hud, bercampur, ada 7 Nabi di dalam satu surah. Tapi surah Nuh hanya cerita tentang Nabi Nuh sahaja. Dan surah Nuh, dia terletak pada juzuk 29. Kenapa dia duduk dalam juzuk 29, ibu-ibu? Kita pernah bincang dah sebelum ni. Siapa ada buat homework? Okey. Bonda Rubiah. Nak cuba ke? Silakan. Kita tekan.
Okey. Ada siapa yang cuba tak? Kenapa surah Nuh terletak di juzuk 29? Kak Azrina. Mana suara bonda-bonda yang ramai-ramai tadi Bagi ni? jawapan selamat lah, tak tahu Ustaz. Masya Allah. Tadi suara bondanya ramai kan Kak Azrina kan? Kan, Jadi, dia orang dia menyakat hilang Ustaz tak? ke main. Betul-betul Dia hilang tak? Maaf Ustaz, tak buat homework Ustaz. Okey, tak apa. Okey, saja gurau je. Okey. Surah Nuh ni Allah Ta'ala letak di juzuk 29 adalah kerana juzuk 29 adalah juzuk bertemakan dengan tema dakwah. Tema juzuk 29 adalah tema dakwah. Sebab itu pembuka surah juzuk 29 adalah surah Al-Mulk. Kan kita baca surah Al-Mulk kan. Kenapa surah Al-Mulk? Sebab Allah nak cerita dalam perbincangan dakwah ni, penting yang pertama sekali adalah membesarkan Allah Ta'ala. Kita tak boleh nafikan ibu-ibu. Ramai yang berdakwah mengajak manusia kepada agama tapi hakikatnya membawa manusia kepada dia, bukan kepada Allah. Membawa manusia cinta pada dia, membawa manusia besarkan dia, bukan membawa manusia besarkan Allah dan cinta baginda Nabi SAW. Kalau tak penting, Allah takkan tak buat macam tu. Sebabkan berlakulah Allah Ta'ala bawa topik-topik ini supaya memberi ingatan kepada kita bersama. Okay, mana-mana topik pun macam tu. Kita sebagai ibu apa pun, kita didik anak kita, besarkan anak kita. Last kali kita sebut apa? Nanti kalau kamu dah besar, jangan lupa mak ayah ya. Itu biasa, lumrah manusia. Jadi, dalam topik dakwah ni yang paling utama, membawa manusia kenal kepada Allah dan membesarkan Allah. Selalu saya sebutkan, dan selalu yang saya ingatkan, iaitu kita ni, contohlah pada anak-anak kita lah, kita selalu bawa anak-anak kita untuk kenal kita sebagai ibu dia, sebagai ayah dia. Tapi kita terlupa, sepatutnya bawalah anak-anak kita kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau anak kita kenal Allah, pasti dia akan baca Quran. Kalau dia baca Quran, pasti dia tahu adanya perintah Allah Ta'ala. Wa awsaynal insana biwalidaini ihsana. Allah Ta'ala wajibkan, iaitu taat pada Allah dan taat pada ibu bapa. Kita bawa anak kita kenal pada Rasulullah, automatik anak kita akan baca hadis-hadis Nabi yang mana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Kemurkaan Allah terletak pada keremukaan ibu bapa. Sebab manusia ni selalunya bawa orang yang dia dakwah itu kepada diri dia. Dia tak nak bawa kepada Allah Ta'ala sebab takut dilupakan. Tapi sebenarnya tidak. Lagi manusia kenal Allah, lagi manusia itu kenal ibu bapa dia. Lagi manusia itu kenal Rasulullah, lagi manusia itu kenal ibu bapa dia. Yang paling penting lagi, bila mereka kenal Allah dan Rasul, mereka akan kenal siapa diri mereka yang sebenarnya. Jadi sebab itu pada tema Al-Mulk surah 29, juzuk 29, Allah Ta'ala datangkan surah Al-Mulk sebagai topik dakwah, topik membesarkan Allah. Dan di dalam topik 29 tu, di dalam juzuk 29, Allah Ta'ala bawa salah satu contoh teladan orang berdakwah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Sebab dia bertembung dengan manusia yang paling engkar dan paling sombong. Ini kalau ibu-ibu baca kisah Nuh, ibu-ibu akan jumpa. Mereka lah umat yang paling engkar, paling sombong. Kerana apa? Sebab mereka adalah umat selepas Nabi Idris. Cuba tengok selepas zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh bezanya adalah 1000 tahun. Nabi Adam AS membawa ideologi ataupun membawa cara berfikir seperti mana ahli syurga kan. Sebab mereka duduk dalam syurga Allah. Dipindahkan daripada syurga ke dunia. Okay? Jadi generasi Nabi Adam AS peringkat awal tu adalah generasi yang mungkin maju lah. Kemudian diteruskan dengan zaman Nabi Idris AS. Yang mana lebih berkembang dengan ilmu pengetahuan. Kita dah bincang kisah Nabi Idris. Bila pergi kepada zaman Nabi Nuh AS, ini adalah kaum ataupun bangsa yang paling maju. Sebelum mereka itu di-reset semula melalui banjir besar. Okay, ini maju ni zaman ni. Sebab itu mereka terkenal sebagai bangsa kaum yang paling sombong. Okay, engkar dia. Dan sebab itu Nabi Nuh AS berdakwah dengan tempoh yang paling panjang. 950 tahun. Yang tidak ada manusia yang pernah cecah usia dakwah sepanjang Nabi Nuh AS. Okay, maka sebab itulah
cerita Nabi Nuh ni Allah Ta'ala datangkan sebagai teladan kepada kita. Okey, kita tengok pada muka surat 110. Tengok di bawah sekali itu, kita dah bincang sampai ayat yang ketiga, betul? Kalau ibu-ibu yang tak ada kitab, ibu-ibu boleh buka surah Nuh, tengok terus kepada ayat yang keempat. Surah Nuh, surah 71, ayat yang keempat. Ada yang boleh bantu saya ke share screen surah Nuh alaihissalam? Kak Azrina boleh kot. Boleh. Maaf Ustaz tak dapat nak share slide. Okey, tak apa, boleh. Okey, kita tengok pada surah Nuh, surah 71, ayat yang keempat. Okey, ini kisah dia. Sebelum ni kalau ibu-ibu tengok, kenapa saya lompat dalam surah Al-Anbiya, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Ankabut, banyak cerita kisah Nabi Nuh. Tapi kisah yang berulang-ulang. Jadi kita fokus terus kepada surah Nuh. Allah datangkan cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Okey. Kalau ibu buka Quran, tengok surah 71, pergi terus kepada ayat yang keempat. Okey, terima kasih kepada Kak Azrina. Okey, tengok ayat keempat. Allah Ta'ala ada sebut sebelum ni, kita dah bincang saya tak nak ulang lah. Yang berkaitan tentang asas kepada hidup beragama ni 3 je. Tengok ayat nombor 3 tu, ani'budullah wattaqu wa ati'un. Itu adalah prinsip hidup beragama. Pertama, iaitu perhambakan diri pada Allah. Kedua, takwa kepada Allah. Ketiga, taat pada Rasul. Ini nasihat dakwah yang relevan daripada Nabi Nuh sampai ke zaman kita, sampai kiamat. Itulah adalah teras kepada hidup beragama. Okey. Masuk ayat keempat, Allah Ta'ala kata apa? Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Law kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan memberikan kamu hidup dengan tidak terkena azab sehingga satu masa yang tertentu. Maka segeralah beribadah dan bertakwa kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah itu apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Kalaulah kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu segera beriman. Okey. Ayat yang keempat ini menunjukkan kepada kita iaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan panjangkan usia dia. Ini satu benda yang ilmu kita dapat baru hari ini. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Selain daripada menghubungkan silaturahim, boleh memanjangkan usia kita, memohon pengampunan kepada Allah pun boleh memanjangkan usia kita. Okey, panjang usia ni bukan dari sudut zahir dia. Oh, saya umurnya 70 tahun tapi sebab saya bertaubat umur saya jadi 75 tahun. Tidak. Okey, itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Tapi panjangnya usia ini adalah dari sudut kesalehan, dari sudut amal soleh kita. Contohlah, kita beramal soleh, kemudian kita meninggal dunia. Tapi amalan yang kita lakukan itu diwarisi oleh anak kita ataupun kenalan kita melalui penyampaian dakwah kita. Mereka meneruskan lagi amal-amal kita. Bukankah dia menjadi satu amal soleh kepada kita? Ya, dia akan jadi amal soleh. Dia istilah kita macam pencen lah. Dulu kita bekerja 33 tahun, sekarang kita pencen. Gaji dapat tak? Dapat. Gaji masih lagi berterusan masuk dalam akaun bank kita. Sama je. Cumanya pencen kita dapat half daripada gaji kita sebelum ni. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Sebelum ni kita beramal soleh kerana kita bertaubat. Maka setelah kita meninggal dunia berhenti beramal, pahala amal tetap berterusan melalui amalan-amalan daripada orang lain. Jadi ini antara keutamaan, kelebihan yang Allah Ta'ala sebutkan kepada orang yang bertaubat. Siapa yang bertaubat, Allah panjangkan usia dia, iaitu melalui kesalehan. Kita tengoklah macam Al-Imamu Syafi'i, Al-Imamu Baihaqi, Al-Imamu Nawawi.
Mereka dah meninggal dunia ratus tahun yang lalu dah. Dah meninggal lama dah. Tapi ada tak pahala mereka berterusan? Ya. Masih lagi dibaca kitab-kitab mereka. Al-Hafiz Ibn Katsir dah lama wafat dah. Hari ni kita baca kitab dia. Seolah-olahnya macam dia yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu ni. Pahala untuk mereka tetap berterusan. Okay, yang itu Allah Ta'ala sampaikan. Okay, sekarang ibu-ibu tengok. Pada ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan berkaitan tentang cara dakwah Nabi Nuh. Macam mana Nabi Nuh berdakwah? Allah kata apa? Qala. Maka Nabi Nuh alaihissalam telah mengadu pada Allah. Okay. Menariknya ayat ni, bila kita tengok Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, mungkin ibu-ibu akan terfikir, macam mana Nabi Nuh ada satu kekuatan yang long lasting, yang memang kuat, yang boleh istiqamah buat kerja dakwah. Kita uruskan gemenuh iman, ustaz kejap pergi umrah lah, ustaz kejap tak ada lah, ustaz kejap minta tukar tarikh lah. Kita dah rasa letih dah kan? Betul tak? Kan? Kak Intan kan? Betul kan Kak Intan? Waduh, saya letih betul lah. Tapi Tak betul. Tak Tak betul. betul. Macam mana kita nak dapat kekuatan dalaman tu? Nabi Nuh dia buat kerja ni 950 tahun. Nak bagi tahu Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat ni yang mana Nabi Nuh alaihissalam dia pun ada rasa dalam hati dia. Dan Allah rekodkan apa ucapan isi hati Nabi Nuh alaihissalam. Adakah dia merasa lelah dalam kerja dakwah dia? Dia rasa lelah. Dia tetap ada rasa lelah. Sebab ia bersifat manusiawi kan. Jadi Allah datangkan cerita isi hati Nabi Nuh yang mengadu kepada Allah, merayu kepada Allah, inilah yang patut menjadi kekuatan kepada kita bersama. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Pertama pada ayat nombor 5 ni, qala Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku malam dan juga siang. Malam dan juga siang. Ni isi hati dia. Maksudnya dia serah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia mengadu. Saya ni buat kerja dakwah ni bukan siang malam, tapi malam siang. Dia sebut perkataan malam, baru disebut siang. Okey, sebelum tu ibu-ibu, perhatikan perkataan Rabbi kat situ. Rabbi. Rabbi itu tanpa huruf ya. Sepatutnya Ra, Ba dan Ya. Sepatutnya. Okay? Tapi Ya tu tak ada. Tapi Rabbi tetap diterjemahkan sebagai Tuhanku. Okay? Yang ini saya mungkin dah pernah bincang pada ibu-ibu. Bila ibu-ibu jumpa ayat macam ni, ini menunjukkan kepada kita adalah isyarat agama dan Tuhan yang kekal selama-lamanya. Okay? Dia macam kita baca dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Lakum untuk kamu, dinukum agama kamu. Waliya dan untuk aku din. Kan? Waliyadin dan untuk aku agama aku. Kalau ibu-ibu perhatikan perkataan din, din itu dibaris huruf nunnya dengan baris bawah. Dini. Tapi nun tu tanpa huruf ya. Tapi tetap kita terjemahkan untuk aku agama aku. Kenapa din tu tanpa huruf ya? Sebab nak bagi tahu kepada kita, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi SAW ni adalah agama yang kekal selama-lamanya. Dia tak macam agama Quraisy. Dinukum, agama kamu tu untuk kamu je. Lepas kamu mati, agama tu tak berterusan. Tapi untuk agama Islam, tak. Walaupun baginda Nabi wafat, dia kekal. Konsisten sampailah ke hari kiamat. Ini dari sudut kaedah penulisan. Okey, tak apa. Minta maaf tanya Ustaz. Pada Rabbi yang ada ya pula Ustaz. Kalau tengok pada teks Quran, okay, perkataan Rabbi yang menunjukkan para nabinya ucapan Tuhanku ni, dia tak ada ya. Dia tak ada huruf ya. Okay, dia tak ada huruf ya. Okay, itu nak menunjukkan Nabi ni berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang terus disembah oleh manusia sampai bila-bila. Tuhan yang kekal sampai bila-bila. Ustaz, maknanya pengucapan Rabbi yang tak ada ya ni pengucapan khas oleh para nabi dalam teks berdoa. Dia bukan para nabi, maksudnya menunjukkan isyarat mereka berdoa kepada Allah, Tuhan yang kekal selama-lamanya. Okey. Sebab ada ucapan yang menunjukkan mereka berdoa pada Tuhan. Ini ucapan orang tak beriman lah.
Tapi Tuhannya tu Allah sengaja letakkan huruf ya, Rabbi kat situ nak tunjukkan dia Tuhan yang untuk tu je. Untuk waktu mereka hidup je. Lepas mereka meninggal, Tuhan tu dah tak ada dah. Dah nampak beza dah. Terima kasih Ustaz. Okay. Alright. Okay, kita tengok sini. Kenapa Nabi Nuh AS dia kata dia berdakwah malam dan siang. Dia dahulukan perkataan malam baru disebut siang. Selalu kita sebut kita berdakwah siang malam kan. Bekerja siang malam. Kita tak kata kerja malam siang. Ada banyak tafsiran dekat sini. Pertama, menunjukkan kepada kita Nabi Nuh AS ni dia berdakwah sepanjang waktu 24 jam dalam tempoh 950 tahun. Walaupun waktu dia berehat, otaknya masih lagi fikir macam mana saya nak susun strategi berdakwah. Itu sebenarnya nak tunjukkan. Waktu siang dia berdakwah, waktu malam tu dia susun strategi. Dia tak ada istilah rehat. Dia terus bekerja dan berdakwah kepada kaum dia. Ni 24 jam tanpa henti. Sebab itu disengajakan sebut lailan wa nahara. Bukan naharan wa laila. Dia terbalikkan. Okay. Kedua, menunjukkan isyarat Nabi Nuh AS ni dia buat kerja 24 jam. Kalau umat dia bekerja siang dan umat dia tak ada waktu siang untuk menerima dakwah dia, dia kata tak apa, saya ikut jadual kamu. Kamu balik kerja bila? Kamu rehat bila? Malam kamu rehat. Okey, waktu malam kita deal. Kita jumpa dan saya nak sampaikan seruan dakwah. Dia bukan ikut waktu penceramah. Ini penceramah ikut waktu audien. Sebab itu saya cakap dengan Kak Intan, kalau susah saya punya jadual ni, tak apa, saya undur diri. Nanti next time kalau ada kosong saya masuk. Macam tu. Saya selalu sebut macam tu. Sebab memang bukan audien ikut waktu penceramah. Penceramah kena korbankan waktu dia mengikut waktu audien. Sebab dia seorang je. Kalau dia undur diri, tak memberi kesan yang besar. Tapi kalau audien nak ikut jadual penceramah, ramai orang kena adjust masa dia. Okay, jadi Nabi Nuh AS tunjukkan kita satu teladan. Iaitu dia adjust waktu dia mengikut waktu audiens dia, madu'u dia untuk dia sampaikan dakwah. Okay. Siang ke malam ke dia sentiasa buat kerja-kerja dakwah. Ini nak tunjukkan kepada kita tempoh Nabi Nuh AS ni dakwah bukan sekadar panjang je. Tapi dia tak berehat dan dia tak berhenti. Kerjanya berterusan. Lalu Nabi Nuh kata apa lagi? Waktu dia berdakwah dengan tempoh yang panjang dan dia tak kisah sangat, tak berkira dengan waktu dia berdakwah ni, dia kata falam yazidhum du'ai illa firara. Tengok, cuba turun kat Azrina. Pada ayat 6 tu Allah kata apa? Maka suruhan aku itu tidak memberikan, tidak menambahkan pun faedah kepada mereka. Nabi Nuh sini cakap, aku dakwah aku tak memberi kesan pun pada mereka. Bahkan illa firara, bahkan melainkan mereka itu lari daripada aku, lari daripada kebenaran. Maksudnya mereka bila dengar je Nabi Nuh nak berdakwah je dia lari. Tak nak dengar ucapan Nabi Nuh AS. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Lalu Nabi Nuh mengadu lagi kepada Allah, ya Allah, setiap kali aku seru mereka dengan dakwah yang mana engkau ni akan ampunkan dosa mereka. Okey, ibu-ibu perhatikan dekat sini. Nabi Nuh kata apa? Litaghfira lahum. Seruan dakwah Nabi Nuh kepada kaum dia bukan azab, bukan ancaman. Tetapi adalah ajakan. Kamu bertaubatlah, Tuhan nak bagi pengampunan ni. Dia ajak. Dia bukan ancam. Kita selalu kan, kita punya dakwah kan dalam bentuk ancaman. Buatlah nanti, kamu tengok nanti azab turun macam mana. Kita selalu mengancam. Tapi Nabi Nuh dia sebut ayat ni, dia mengajak, dia sentiasa lembutkan lidah dia untuk mengajak manusia kembali pada Allah Ta'ala. Tapi apa yang kaum dia buat? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka ambil jari-jari dia letak dalam telinga. Tutup telinga. Cubalah bayangkan kalau kita buat kerja dakwah, orang depan mata kita ambil telinga tutup. Memang kita kecil hatilah. Dan itulah perbuatan kaum Nuh kepada Nabi Nuh AS. Wastaghshaw thiyabahum, lalu dia ambil baju, dia tutup kepala dia pula. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka degil dan terus sombong takabur yang melampaui batas. Okay, bukan sekadar lari daripada Nabi Nuh, bahkan kata Nabi Nuh AS, mereka sumbatkan tangan dia dalam telinga dia, tutup kepala dengan baju, lalu lari daripada Nabi Nuh AS. Okay. Lalu Nabi sebut apa lagi?
thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku gunakan pendekatan dakwah secara terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dan kemudian aku dakwah kepada mereka ramai-ramai secara terang-terangan. Dan aku juga dakwah kepada mereka secara rahsia, secara perlahan-lahan. Ayat 8, ayat 9 ni ibu-ibu, Nabi Nuh bagi tahu pada apa? Aku dah buat macam-macam pendekatan dah. Rapat umum aku buat. Dakwah secara coaching aku buat. Contohlah, secara personal coaching. Secara maya, secara Google Meet, melalui Facebook, melalui semua kaedah lah. Sebab itu kalau kita buat kerja dakwah, saya rasa tak ada orang nak beriman lah. Kita baru guna Google Meet, kita belum lagi guna kaedah yang lain. Kita tak guna lagi kaedah penulisan buku, contohlah. Kita tak guna lagi pendekatan dakwah street kan kita sebut kan. Turun ke jalan-jalan. Tiba-tiba kita hentam. Masyarakat kita dia tak nak terima agama lah. Dia tak boleh terima. Memang masyarakat kita ni teruk. Sedangkan platform dakwah kita terhad. Kita tak buat pun macam-macam pendekatan. Jadi ayat 8, ayat 9 ni Nabi Nuh bagi tahu. Pendekatan dakwah dia bukan satu platform. Tapi macam-macam platform. Sudahlah dia berdakwah siang malam, lalu dia kata saya dakwah macam-macam cara. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, orang ramai, persendirian, semua dia buat. Okey. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi Nuh AS. Dia mengadu pada Allah Ta'ala. Lalu ayat 10, Allah Ta'ala pun sebut. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Nabi Nuh AS, dia pun kata pada Allah, ya Allah, aku dakwah pada mereka ni, aku kata apa? Tuhan kamu ni, dia akan ampunkan dosa kamu sebab dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Kalau ibu-ibu pernah dengar kuliah saya pernah sebut ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala turunkan ketika mana Nabi Nuh dakwah kepada kaum dia, sebelum kaum dia terima azab banjir besar, mereka telah ditimpa satu ujian untuk mereka bermuhasabah, iaitu ujian kemarau. Okay, mereka kena ujian kemarau. Sebelum datang azab, mereka dah kena kemarau dah. Kemarau yang berpanjangan. Jadi Nabi Nuh AS bagi tahu pada kaum dia, dalam keadaan kita menghadapi ujian-ujian ni, jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Lalu dia kata apa? Istaghfiru rabbakum. Bertaubatlah kepada Allah. Istighfar banyak-banyak. Innahu kana ghaffara. Sebab Allah itu Tuhan yang maha pengampun. Itu pesan Nabi Nuh AS. Lalu Allah kata apa? Yursilis sama'a alaikum midrara. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu bertaubat kepada aku, nescaya aku akan datangkan awan midrar. Midrar ni adalah awan yang sangat berat dengan hujan. Kalau kamu bertaubat kepada aku datangkan hujan yang sangat lebat kepada kamu. Ini menunjukkan satu isyarat. Siapa yang bertaubat, Allah akan datangkan jalan keluar. Allah datangkan pertolongan, Allah datangkan jalan keluar dan Allah berikan kemudahan. Ini jaminan Allah Ta'ala. Okay? Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, kesusahan, kesakitan, banyak-banyak istighfar. Sebab dengan istighfar itu adalah cara kita berkomunikasi kepada Allah Ta'ala ketika mana kita ditimpa kesusahan dan kesulitan kehidupan. Okay? Banyak-banyak istighfar. Okay? Sebab ayat ini Allah Ta'ala sebut. Kerana mereka ditimpa ujian kemarau, Nabi Nuh pesan banyakkan istighfar dan Allah jamin Allah datangkan hujan. Bahkan Allah kata apa? Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Bukan sekadar Allah datangkan bantuan jalan keluar, bahkan Allah Ta'ala akan tambah, lipat gandakan. Perhatikan perkataan wa yumdidukum. Allah lipat gandakan lagi amwal, harta-harta kita. Wa banin, zuriat-zuriat kita. Wa yaj'al lakum jannat, dan juga kebun-kebun kita. Ini menunjukkan isyarat orang yang bertaubat bukan sekadar dapat bantuan, dapat jalan keluar, bahkan nikmat yang sedia ada Allah akan lipat gandakan lagi. Jadi hidup kita ni kena sentiasa memperbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi ucapan ni adalah ucapan Nabi Nuh. Dia mengadu pada Allah Ta'ala.
Pendekatan dakwah saya ni bukan keras, bukan mengancam, tapi mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Untuk sekarang ni, ibu-ibu faham ke? Dapat ke? Boleh? Allah dapat Ustaz. Okey. Ada soalan dulu ke? Okey, tak ada. Okey, kemudian tengok ayat 13. Allah kata apa lagi? Ustaz, Ma- satu. Sorry. Sila. Nak sahkan tempoh dakwah Nabi Nuh tu 950 tahun. Betul. Yang tu memang tetap Ustaz. Memang pandangan Betul. ulama yang kita kiranya memang major lah. Itu bukan pandangan ulama, itu memang firman Allah Ta'ala di Oh, dalam surah Al-Ankabut. Masya-Allah. Dalam Baik. surah Al-Ankabut memang Allah Ta'ala sebut. Ayat berapa? Sekejap surah Al-Ankabut. Pada ayat yang ke-14, Allah Ta'ala ada sebut Nabi Nuh ni usia dakwah dia alfa sanatin illa khamsina ammah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dia dakwah selama 1000 tahun, tolak 50 tahun. Okay, sengaja Allah Ta'ala sebut macam tu. Dia berdakwah 1000 tahun, tolak 95 tahun. Sebab nak bagi tunjuk isyarat, dia dakwah paling lama, paling panjang. Okay. Baik, kemudian ayat yang ke-13 dan 14, Allah Ta'ala kata apa lagi? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah padahal sesungguhnya ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Okey. Yang ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bermula ayat 13 sampailah yang bawah tu sampai ayat yang ke sampai ayat yang ke sampai ayat yang ke-20. Di situ Allah Ta'ala tunjukkan pendekatan dakwah Nabi Nuh bukan lagi siang malam, bukan sekadar menggunakan macam-macam platform, online, on-site, offline, macam-macam cara, tapi Nabi Nuh juga menggunakan pendekatan dakwah melalui akal. Orang hari ini sebutlah, mereka berdakwah menggunakan saintifik. Macam mana? Contohnya kita bagi dakwah kan, kita tanya pada orang kafir, cuba kamu tengok bintang, macam mana bintang diciptakan? Sebab kalau kita dah cerita pasal Quran, orang yang tak beriman dia susah nak terima Quran ini adalah kitab suci. Tapi dia datangkan logik melalui pencipta alam. Kamu tengok macam mana bintang diciptakan. Kamu tengok planet, kamu tengok. Nabi Nuh menggunakan pendekatan dakwah sampai tahap macam tu. Dia gunakan, kita kata apa, menggunakan sudut-sudut aklinya, bukan sekadar dakwah melalui Quran ataupun melalui wahyu, tapi dia berdakwah juga melalui akli, iaitu menggunakan logik akal. Ayat ini yang Allah Ta'ala sampaikan melalui ayat 13 sampailah ayat yang ke-20. Sebab itu, antara ayat dia apa? Tengok tengok ayat 14 tu, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Nabi Nuh suruh manusia dia, kaum dia, cuba kamu tengok tentang asal kejadian kamu yang berperingkat-peringkat. Daripada rahim ibu, kemudian lahir jadi kanak-kanak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa, jadi tua. Semua proses itu adalah membuktikan kebesaran Allah Ta'ala. Okay, ini benda ni kita tak bincang lah. Kalau kita bincang secara detail, kita akan tengok betul lah manusia ni adalah sesuatu yang luar biasa. Contoh kita nak bincang sikit je. Yang saya sebutkan sebelum ni, kalau ibu-ibu ikuti kuliah tafsir saya, Allah Ta'ala sebut banyak kali. Kenapa Allah Ta'ala selalu sebut manusia ni diciptakan daripada air mani, nutfah. Sebab Allah nak bagi tahu kita ni dilahirkan daripada saluran yang kotor sebenarnya. Okay, kita datang daripada air mani seorang lelaki daripada tempat yang kotor, dan kita lahir daripada rahim seorang wanita di tempat yang kotor. Dia bukan sesuatu tempat yang dibanggakan. Kan? Kalau air mani tu jatuh di atas lantai pun tak ada orang peduli pun. Sekalipun dia milik seorang raja, seorang bangsawan, bahkan dia adalah perkara yang mengaibkan. Kan? Nampak muslim orang cuci kan, basuh. Malulah benda ni orang nampak. Itu adalah fitrah. Jadi kenapa manusia ni perlu sombong kepada Allah Ta'ala? Daripada satu satu kumpulan air mani yang kotor, yang hina ni,
akhirnya membesar menjadi manusia atas ihsan Allah, yang Allah beri rezeki, Allah beri nikmat, Allah beri dia macam-macam kecukupan, tiba-tiba dia membesar menjadi sombong kepada Allah Ta'ala. Okay. Itu satu benda yang Allah Ta'ala sebutkan cara dakwah Nabi Nuh AS kepada kaum dia. Cuba kamu fikir dulu. Kamu ni dapat nikmat kerana ketetapan daripada Tuhan. Itu cara dia. Okay, menggunakan logik akal. Ayat 15 pula, Nabi Nuh kata apa lagi? Alam tarau. Apakah kamu tidak melihat? Di situ Nabi Nuh gunakan perkataan tarau. Okay, melihat dengan mata. Kalau kita tengok dalam Quran, melihat ni dia ada 3 jenis. Pertama, melihat dengan mata dia panggil tara. Melihat dengan akal digunakan perkataan nazar. Dan melihat dengan hati digunakan perkataan basar. Okay, ini 3 jenis penglihatan. Jadi Nabi Nuh kata pada kaum dia, apakah kamu tak melihat dengan mata kamu? Kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Bagaimana Allah menciptakan langit, ada 7 langit. Dan 7 itu disebut dengan perkataan tibaq, iaitu berlapis-lapis. Kenapa Allah sebut berlapis dengan perkataan tibaq? Iaitu menunjukkan isyarat, kalau langit pertama luas macam ni, langit kedua dia lebih luas lagi. Langit ketiga dia lebih luas lagi. Tibaq ni dia macam ni. Benda yang paling bawah paling kecil. Kemudian dia makin besar dan makin besar. Itu perkataan tibaq. Okay. Jadi Nabi Nuh gunakan logik akal. Kamu tengok langit. Langit ni tak bertiang. Langit ni besar. Langit ni luas. Kalau langit yang luas macam ni, macam manalah. Dia datanglah pendekatan dia. Macam manalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baru makhluk ni. Ni belum Tuhan lagi ni. Dia bawa cara berfikir. Okay. Berfikir kepada umat dia. Okay. Kak Azrina, kita turun lagi Kak Azrina. Sampai ayat berapa Ustaz? Turunnya mana yang boleh. Okey, sebab kalau kita tengok pada buku ini, dalam muka surat 112 tu dia sampai ayat 28. Baru dia masuk topik baru kan. Ustaz nak berhenti kat ayat mana? Sampai ayat 28. Kita tengok sikit je sebab kita bincanglah ayat ni. Sebab Allah Ta'ala nak bagi cerita mukadimah Nabi Nuh ni. Siapa Nabi Nuh? Dia Rasul yang buat kerja dakwah ni paling panjang. Dan dia berdakwah secara smart. Dia bukan dakwah hentam kromo je. Dia ada strategi-strategi dia. Dan diguna macam-macam pendekatan. Okay. Baik. Sekarang ni Kak Zina tu ayat 28. Kak Zina pergi ayat yang ke-16 tadi. Okay. Pada ayat 16 tengok Allah Ta'ala sebut lagi. Waja'ala al-qamara fihinna nura waja'ala syamsa siraja. Nabi Nuh tanya lagi. Dan Allah lah yang menjadikan pada bulan itu adanya cahaya dan pada matahari itu adanya lampu terang benderang. Nampak tak? Ini pendekatan. Maksudnya dia bercerita tentang benda-benda akli. Jadi kita buat pendekatan dakwah pada keluarga kita, pada ahli masyarakat kita. Jangan hanya berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu satu perkara yang utama. Tapi pendekatan dakwah kita juga perlu kepada perkara logik, rasional. Cerita tentang kejadian-kejadian makhluk. Sebab benda-benda tu semuanya membawa kepada mengingati Allah Ta'ala. Pada ayat ni dia lebih menarik sebab Allah Ta'ala kata apa? Wal qamara, pada bulan itu ada cahaya, nura. Ini menunjukkan isyarat Nabi Nuh ni terpandu dengan wahyu, dia dah mula bicara tentang sains. Sebab bulan hanya memantulkan cahaya. Sebab itu Allah kata bulan itu adalah nur. Manakala matahari pula adalah siraj. Matahari itu pula adalah tempat yang keluarkan cahaya. Kalau kita tengok, siraj ni artinya pelita. Siraj ni adalah pelita. Pelita tu tempat keluar cahaya kan. Jadi Allah tak kata bulan tu siraj. Allah kata bulan itu cahaya. Dia pantulkan cahaya. Tapi cahaya tu datang daripada mana? Daripada wasyams. Daripada matahari yang menjadi siraj. Yang menjadi pelita dia. Hari ini sains membuktikan bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Matahari lah yang mengeluarkan cahaya. Dia cerita tentang bab sains. Membawa kepada pendekatan dakwah. Ini yang sayangnya, kita yang mungkin guru-guru, ibu-ibu yang mungkin jadi guru-guru, tak menyampaikan pendekatan ilmu sains, ilmu geografi yang membawa ingatan kepada Allah Ta'ala.
Kita cerita sains, berhenti sampai sains je. Geografi berhenti pada yang ada silibus dalam buku teks sahaja. Tapi kita tak bawa kepada membesarkan Allah. Cuba bayangkan anak-anak sekolah kita daripada sekolah rendah dibawa kenal ilmu sains ni, bawa kenal Allah Ta'ala. Dia akan rasa benda ni adalah perkara yang besar. Jadi Allah Ta'ala tunjuk dakwah Nabi Nuh ni dia merentas semua perkara. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ayat 18, ayat 17. Wallahu, dan Allah lah ambatakum minal ardi nabata, yang menghidupkan kamu, Allah yang menumbuhkan kamu dengan yang menumbuhkan kamu minal ard, daripada bumi ni. Ni Allah cerita ni. Allah ciptakan manusia daripada bumi. Ini kejadian Adam AS yang dululah. Okay, diciptakan daripada tanah. Thumma yu'idukum, lalu kamu akan dikembalikan kepada bumi balik. Wa yukhrijukum ikhraja, dan kamu akan keluar balik daripada bumi untuk dihisap di yaumul mahsyar. Ini ingatan. Dan ini yang Pak Hamka sebutkan. Manusia ni daripada tanah dan kembali kepada tanah. Namun kenapa bersifat seperti sifat langit? Ni ingatan je kan, nasihat dia tu. Kita ni daripada tanah, kembali pada tanah. Kenapa bersifat macam sifat langit? Jadi Nabi Nuh pesan dengan nasihat yang sama juga. Okay? Kamu diciptakan daripada tanah dan bahkan mati kembali pada tanah. Kenapa? Dan kamu akan keluar daripada tanah untuk dihisap amalan kamu. Kenapa kamu nak sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okay, kita turun lagi kat. Ini saya hanya selalu tak bincang panjang. Okay. Tengok ayat yang ke-19. Allah Ta'ala menyebutkan, Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dan Allah Ta'ala sebut tentang bumi yang Allah ciptakan ini, Allah hamparkan, Allah luaskan. Litasluku minha subulan fijaja, dan kamu boleh melalui jalan-jalan yang luas pada bumi ini. Okey, ini antaralah logik yang Nabi Nuh alaihi salam sampaikan kepada kaum dia, menjadi pendekatan dakwah baginda Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum dia. Okey, baik, sekarang kita tengok ayat yang bawah tu. Ini barulah kita masuk ke sedikit topik dia, iaitu Nabi Nuh baru membawa sedikit ancaman. Mula-mula tadi dia gunakan pendekatan-pendekatan logik, realistik, ataupun yang menggunakan kaedah rasional, membawa ingatan. Tapi dalam masa yang sama, dia datangkan juga sedikit ancaman. Okay, ancaman. Iaitu mengingatkan kepada kaum dia, Qala Nuhin, kata Allah Ta'ala, Nabi Nuh merayu lagi. Nabi Nuh kata apa pada Allah? Rabbi, wahai Tuhanku, innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Sesungguhnya mereka telah derhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang yang ada harta bendanya dan anak penaknya yang tidak menambahkan kepada mereka melainkan hanyalah kerugian. Ini Nabi Nuh, dia bercerita isi hati dia pada Allah Ta'ala. Wahai Allah, saya ni nak bagi tahu, saya buat kerja dakwah macam-macam kaedah dah. Macam-macam cara dah. Tapi kaum saya tak nak kembali pada saya. Kaum saya, dia hanya kembali kepada orang yang memiliki harta sahaja. Orang yang kaya tu je lah yang mereka follow. Sebab apa? Memang sifat manusia itu cenderung kepada orang yang kaya. Orang yang ada harta. Jangan kata pendekatan dakwah kita ni ditolak kerana manusia ni, audiens kita suka pada orang kaya. Kadang-kadang pendakwah pun macam tu juga. Saya tak menyalahkan tapi kadang-kadang pendakwah macam tu juga. Dia pilih bulu. Okay. Jumpa dengan kelompok yang kayangan sikit, sukalah dia. Dakwah pun lain sikit. Pergi kat kelompok-kelompok yang mungkin marahin, dia tak apa-apa gemar. Bahkan dakwahnya biasa-biasa sahaja. Pun berlaku juga. Allah Ta'ala sebut. Dan ini sebenarnya isi hati Nabi Nuh AS kepada Allah Ta'ala. Ustaz, maaf. Tak ada. Macam ni pula Ustaz, pendakwah yang memilih untuk marhain je. Dia tak nak pergi pada orang-orang, macam letak satu persepsi yang tak baik jugalah pada orang-orang kaya ni Ustaz. Okey, baik. Kalau kita tengok di dalam surah, tak silap saya dalam surah Hud, Allah Ta'ala ada tegur. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan orang Quraisy, dia pernah, mereka nak menerima ajaran dakwah Nabi. Tetapi mereka minta supaya majlis dakwah Nabi kepada mereka itu adalah secara khusus. Maksudnya, yang hadir ke dalam majlis dakwah Nabi kepada mereka itu pembesar Quraisy adalah kalangan pembesar saja. Orang-orang marahin tak boleh join.
Orang marahin tolak ke tepi. Yang datang ke majlis ini adalah orang-orang kaya sahaja. Yang itu Allah Ta'ala tegur. Yang mana Allah Ta'ala sebut tak dibenarkan. Semua orang berhak untuk didakwah. Maksudnya tak ada yang double standard. Semua orang terbuka. Datanglah. Siapa sahaja pun yang nak kepada kebaikan, datang. Bahkan orang-orang kaya itu pergilah ke majlis-majlis orang-orang marhain. Sebab yang marhain itu lebih beriman lebih awal daripada mereka. Okey, itu ingatan bersamalah. Jadi yang kaya jangan meletakkan standard mereka, kamu nak dakwah datang kat saya je. Jangan jangan bawa orang-orang marhain bersama dengan kami. Ingatan juga pada orang kaya dan ingatan juga kepada pendakwah. Jangan dibeza-bezakan. Okey. Cuma ada juga pendakwah yang pendekatan dia tak sesuai dalam semua peringkat. Pendekatan dia ni sesuai untuk peringkat kanak-kanak. Ada jenis pendakwah macam tu. Tak apa, itu lain. Dia kalau cerita dekat orang dewasa tak sesuai. Sebab pendekatan dia tu memang cara keanak-anakan. Dia sesuai masuk ke sekolah-sekolah. Ada pendakwah yang sesuai untuk orang dewasa tapi tak sesuai kepada kanak-kanak pun ada. Ada pendakwah yang sesuai untuk orang yang baru belajar agama. Ada pendakwah yang sesuai untuk orang yang dah lama belajar agama. Ini pelbagai. Itu berbeza Tapi untuk membezakan kaya miskin itu tak. Tapi untuk lapisan masyarakat yang berbeza-beza itu lain. Jelas Jadi Nabi Nuh bagi tahu pada Allah Taala, kaum dia ni cenderung kepada orang yang ada harta. Cenderung kepada orang yang suka pada harta. Yang aku ni tak ada apa-apa, mereka tak nak datang. Wa makaru makran kubbara. Dan kata Nabi Nuh AS, dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang besar jahatnya untuk menentang seruan aku. Dan ini sebenarnya ibu-ibu kita boleh tengok sampai hari ni lah. Bila kita bawa cerita dakwah agama ni, selalulah saya kalau jumpa dengan non-Muslim ni, dia akan selalu cakap, Ustaz, kalau kita nak terima agama Islam ni agama mundur, dia kata. Cuba tunjukkan kepada saya 10 negara maju di mana negara Islam. Itu. Ada 10 negara maju, dekat mana negara Islam? Ada 10 negara yang paling bersih, di mana negara Islam? Dia datang ke hujah macam tu. Ibu-ibu nak jawab macam mana? Sebab memang kecenderungan manusia macam tu. Kecenderungan dia. Itu zaman kita. Kalau zaman dulu dia cakap macam tu. Nabi Nuh, kalau kamu betul Nabi, kesayangan Tuhan, kenapa kamu tak kaya? Orang lain kaya. Itulah kaedah dia. Itulah kaedah dia. Sebab nak tunjuk sini, kebenaran ni bukan pada material tu. Kebenaran ni adalah pada fakta tu. Kalau fakta tu adalah kebenaran, beriman. Bukan pada kaya ke tak kaya ke. Sebab itu adalah ujian-ujian yang berbeza-beza. Okay? Tapi sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tengok pada sejarah, sebenarnya dunia ni ataupun bumi, negara-negara ni sama adil kekayaan dia. Di bumi Eropah ke, di bumi Afrika ke, di bumi Asia ke, semua kekayaan sama rata. Cumanya kerana adanya penjajahan pada zaman dahulu, menjadikan kekayaan di sesebuah negara itu telah diambil, dirompak hasilnya lalu dibawa ke negara penjajah. Menyebabkan negara itu menjadi miskin. Contoh, kita tahu India miskin. India ni miskin, negara miskin. Kalau ibu-ibu tahu, India ni dia yang menghasilkan, dialah tempat pertama yang ditemui belian yang paling mahal di dunia. Yang kalau kita tengok Ratu Elizabeth, dia ada pakai crown dia tu, yang ada belian tu. Belian itu paling mahal di dunia. Dan belian itu bukan datang daripada bumi Eropah. Dia datang daripada bumi India. Datang daripada bumi India. Nak cerita sebenarnya kekayaan seluruh alam ni adil. Allah Ta'ala maha adil. Tapi telah dirompak hasil tu dibawa ke negara-negara penjajah. Jadinya negara penjajah maju, negara-negara yang dijajah menjadi mundur. Okay, ini kerja manusia, bukan kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik. Sekarang kita tengok pada ayat 23-24. Okay, 23-24. Okay, saya berhenti sampai ayat 23-24 je. Dekat sini Allah Ta'ala mula berbicara berkaitan tentang inilah punca kekufuran yang pertama kali berlaku di atas muka bumi ni. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kepada kita manusia yang mula-mula kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah bermula pada zaman Nabi Nuh AS.
Yang mana mereka kata apa? Waqalu. Mereka pun berkata. Siapa yang berkata ni tuan-tuan? Yang berkata di sini adalah pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh. Dia kata apa? La tazaruna alihatakum. Janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tazaruna. Dan janganlah kamu dan janganlah kamu tinggalkan Tuhan wadda wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uka wa nasra. Ini ada 5 berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh AS. Okey. Pertama namanya Wad, kedua Suwa', ketiga Yaghuth, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Ni 5 berhala. Kalau kita baca tafsir, mana datang 5 berhala ni? 5 berhala ni adalah orang-orang soleh. Ibu kat bilik. Ibu kat bilik. Ini adalah orang-orang soleh yang hidup sebelum zaman Nabi Nuh. Tapi orang soleh itu telah disembah oleh generasi-generasi selepasnya. Permulaan kesyirikan berlaku pada kaum Nabi Nuh AS. Jadi, sebab itu Ibnu Katsir dia sahaja bawa ayat ini untuk tunjukkan kepada kita pengenalan kepada kisah Nabi Nuh AS. Dialah pendakwah sejati, dialah berdakwah berguna macam-macam kaedah, dan dialah pendakwah yang pertama kali bertembung dengan kaum yang pertama kali mensyirikkan Allah di atas muka bumi ini. Ibu-ibu dapat ke? Dapat? Boleh? Okey, ayat 24 terakhir sebelum kita masuk topik baru. Wa qad adallu katsiran wa la tazidil zalimina illa dhalala. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan umat manusia, dan dengan yang demikian janganlah engkau wahai Tuhanku mengambil orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua. Okey? Ini menunjukkan ucapan daripada Nabi Nuh AS mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini adalah mukaddimah awal bercerita tentang siapakah Nabi Nuh AS dan apakah tugas Nabi Nuh AS. Okey, selesai. Sekarang kita kembali kepada buku kita, tengok poin yang kedua muka surat 113. Okey, poin yang kedua muka surat 13. Ustaz, dah tak ada ayat nak share kan? Saya Okey, tak ada dah. Okey. Di sini tengok Allah Taala sebut pada muka surat 13, Ibnu Katsir bawa satu riwayat daripada satu firman Allah pada surah An-Nisa ayat 163, iaitu kisah Nabi Nuh dan pujian Allah kepada Nuh alaihissalam. Okey. Antaranya, okey, tak apa, ni ibu-ibu nanti boleh tengok pada buku ataupun boleh take note pada ayat-ayat Quran yang saya sebutkan. Pertama, pujian Allah kepada Nabi Nuh melalui surah An-Nisa ayat 163, iaitu Allah menyebutkan inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kau wahai Muhammad, kama auhayna, seperti mana kami wahyukan ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wa nabiyyina min ba'di, dan juga para nabi selepasnya. Okey. Ayat ini menunjukkan kepada kita agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan agama baru. Bukan agama baru. Tetapi dia adalah agama yang telah diwarisi ribuan tahun. Cuba saya bayangkan pada ibu-ibu. Kita nak anak kita bersanding kan? Bersanding. Duduk atas pelamin. Kita buatlah pelamin ni cantik-cantik, ada kerusi dia, bla 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 bla. Tiba-tiba ada orang cakap, kakak, tak payahlah bersanding ni haram ni. Contohlah, bersanding ni haram, tak boleh bersanding ni. Kita pun kata, takkanlah haram. Budaya bersanding atas pelamin ni dah mula daripada zaman nenek moyang saya dulu dah. Sejak daripada tahun 1900 tahun lah. Contohlah kita sebut macam tu. 1900, kita dengar pun, dah 100 tahun lebih dah orang buat adat ni. Nak tunjukkan benda tu terlalu lama dah. Benda tu bergenerasi dah buat. Benda tu sangat-sangat. Contoh itu bayangan kepada kita. Kan kita datangkan hujan. Ni bukan benda baru, ni benda lama. Macam itulah Allah nak bagi tahu pada Nabi SAW. Apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, itulah kami wahyukan kepada Nuh. Dan itulah kami wahyukan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Ini bukan agama baru. Ini agama yang sejak daripada manusia yang awal-awal dahulu pun
telah menerimanya. Jadi bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasul ni, kita rasa yakin sebab agama ni lah agama yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ni bukan agama baru, bukan agama rekaan, tapi agama yang asalnya daripada Nabi Adam alaihi salam. Okey. Kemudian Allah Taala sebut lagi, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub dan sebagainya. Di sini menunjukkan Nabi Nuh, Allah puji dia satu barisan dengan para nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan yang lain-lain. Dia duduk di satu level, iaitu duduk di barisan para anbiya. Ini pujian Allah kepada Nabi Nuh AS. Cuma saya nak tanya satu soalan pada ibu-ibu. Kenapa pada perkataan wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat? Perasan tak? Bila Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Yaqub, lalu Allah Ta'ala sebut tentang al-asbat. Siapa asbat kat sini? Anak cucu dia Nabi Yusuf semua tu lah kan. Kenapa dia panggil asbat? Sebab generasi tu yang paling ramai kan. Nabi yang ada keturunan yang paling banyak Nabi selepas-lepasnya. Keturunan dia banyak Nabi juga. Betul tak? Okey. Al-asbat ni, okay, terima kasih Kak Zina. Al-asbat ni adalah menunjukkan kepada isyarat iaitu anak cucu Bani Israel. Anak cucu daripada Nabi Yaqub AS. Anak cucu Bani Israel. Oh, pewaris lah orang panggil. Pewaris. Dia panggil Al-asbat. Ni special lah untuk dia. Manakala untuk Nabi Ismail AS, daripada keturunan Arab, dia panggil Al-Qabail. Kabilah-kabilah tu lah. Okay, untuk Bani Israel dipanggil asbat. Okay, yang ini dipanggil sebagai kabilah. Okay, kenapa Nabi Isa terkeluar daripada al-asbat? Kalau perasan dekat situ, wal asbat. Kemudian wa Isa. Isa tak termasuk dalam kategori asbat. Nabi Isa ni Nabi Bani Israel. Dia kan lahir tanpa ayah kan. Kan dia dijadikan. Dia macam mana? Kejadian dia tu unik kan. Maknanya dia bukan daripada keturunan yang sebelumnya. Okay. Baik, Nabi Isa AS ni, kalau kita tahu ucapan-ucapan daripada pengikut-pengikut dia pun, Nabi Isa ni adalah Nabi daripada keturunan Bani Israel. Kalau ibu-ibu nak tahu, Bani Israel ni, Nabi dia adalah melalui pertalian darah. Bermula daripada Ibrahim, turun kepada Ishaq. Ishaq turun kepada Yaqub. Yaqub turun kepada Yusuf. Yusuf turunlah pada generasi-generasi yang bawah-bawah tu. Semua para Nabi Bani Israel adalah mengikut pertalian darah. Kalau bapa dia tak Nabi, maka dia tak jadi Nabi. Dia ada talian darah dia. Dia mengikut keturunan. Okay. Itu Bani Israel. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni adalah Nabi terakhir daripada kalangan Bani Israel. Dia bermula daripada kisah Zakaria. Nabi Zakaria, bila Nabi Zakaria ni dia tak dikurniakan anak, orang Yahudi Bani Israel kata apa? Nabi Zakaria, tolonglah doa supaya kamu ada anak. Dia dapat anak yang bernama Yahya. Yahya ni membesar, dia hidup bersama dengan Nabi Isa AS. Okay, Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni hidup sezaman. Jadi bila orang Yahudi tengok Nabi Isa lebih powerful daripada Nabi Yahya, sebab Nabi Isa ni dia lahir tanpa bapa. Dia lahir boleh bercakap. Dia membesar pula boleh hidupkan orang yang mati. Berbanding Nabi Yahya macam tak nampak function dia. Kalau saya tanya pada ibu-ibu, apa mukjizat Nabi Yahya yang ibu-ibu pernah dengar dan pernah tahu? Apa dia? Kita tahu kan? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar kan? Macam itulah orang Yahudi tengok, Nabi Yahya ni macam tak ada function. Maka sebab itu dia bunuh Nabi Yahya dan dikekalkan Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS, Allah Ta'ala telah takdirkan dia tak meneruskan agama Nabi Musa, membawa kitab ajaran Taurat. Tetapi Allah turunkan kitab yang baru, iaitu kitab Injil. Menyebabkan orang Yahudi marah, lalu dia tangkap dan kononnya dia telah mensalibkan Nabi Isa AS. Bila Nabi Isa AS diangkat, bagi pandangan orang Yahudi ketika itu dia dibunuh, maka waktu tu dah tidak ada lagi Nabi daripada kalangan Bani Israel. Itu cerita dia. Jadi kenapa Nabi Isa ni dikeluarkan sedangkan dia satu keturunan Bani Israel? Sebabnya bagi orang Yahudi, mereka hanya berketurunan mengikut pertalian bapa.
Okay, melalui bapa. Sebab Nabi Isa tak ada bapa, maka dia bukan keturunan Bani Israel. Itu kepercayaan dia lah. Sebab itu Allah Ta'ala pisahkan wal asbat wa Isa, wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zubura. Zabura. Ini kita akan bincang kemudian nanti nabi-nabi ni. Okey. Jadi nak tunjukkan sini pujian Allah pada Nabi Nuh, iaitu dia duduk sebaris dengan para nabi yang terkenal. Daripada agama-agama yang masyhur lah, kalangan agama Yahudi dan agama Nasrani. Okey, itu pertama. Yang kedua, kita tengok pada surah An-Nisa ayat 164 dan 165, Allah Ta'ala pun sebutkan wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk. Dan beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepada kamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang kami tidak kisahkan kepada kamu. Maksudnya, Allah sendiri mengakui ada kisah Nabi yang Allah cerita dan ada kisah Nabi yang Allah tak cerita. Tapi Allah sebut saja nama-nama Nabi ni. Okay? Seperti mana yang kita bincang sebelum ni pada kisah Nabi Idris. Nabi Idris ni Allah sebut nama dia kan? Tapi Allah cerita tak tentang Nabi Idris? Tak, Allah tak cerita pun tentang Nabi Idris. Sebab itu cerita Nabi Idris, dia terhad. Kita pun tak tahu sejauh mana jauh cerita Nabi Idris ni. Sebab tak ada sumber pun. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab itu kalau kita bincang yang dahulu, Nabi Idris tu salah satu cerita dia, nama dia disebut oleh Allah dalam Quran. Allah sebut di dalam surah Maryam. Yang mana manusia tak kenal pun Idris ni siapa? Nabi. Tapi Allah sebut. Sebab ilmu kamu ai manusia terhad. Ada Nabi yang kamu imani pun kamu tak kenal. Tapi aku sebut nama kamu ni. Nak tunjukkan agama Nabi Muhammad ni bukan agama baru. Agama dahulu. Yang kamu boleh kata, oh ni agama baru ni. Ni asatirul awali. Ni agama dongengannya, rekaan-rekaannya. Allah kata tak. Ni agama yang kekal daripada dulu sampailah hari ni sama je. Bahkan Allah sebut nama Nabi Idris sebab Allah nak bagi tahu. Idris pun kamu tak kenal. Macam mana kamu nak cerita agama ni agama yang kamu kenal. Oh ni agama baru. Itu antara sebab hikmah. Kenapa Allah Ta'ala ada cerita Nabi yang Allah detailkan, ada cerita Nabi yang Allah tak detailkan. Allah hanya sebut sahaja nama mereka. Samalah macam Nabi Harun. Siapa lagi nama Nabi yang kita dengar? Harun. Kemudian Nabi Ishaq kan. Ni nama yang masyhur tapi kita tak tahu apa yang berlaku pada dia. Nabi Ilyas, ni nama yang masyhur tapi kita tak tahu apa yang berlaku pada dia. Secara detail tu tidak ada. Okey, itu antaranya. Okey, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan pada Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala bercakap langsung dengan dia. Rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjah ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Rasul-rasul ini tugasnya membawa berita gembira dan membawa peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasulnya diutuskan. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Tugas rasul ni Allah dah sebut dah. Mereka yang Allah sebut tadi semuanya adalah rasul pilihan Allah dan tugas dia adalah untuk menyampaikan kabar gembira dan juga memberikan ingatan supaya di hari akhirat tidak ada orang yang akan datangkan keuzuran. Saya tak tahu pun, saya tak tahu, tidak ada. Sebab semuanya telah didatangkan bukti-bukti melalui para rasul. Okey, ini antaralah yang dibawakan oleh Ibnu Katsir, salah satu ayat tentang pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okey, baik. Kita berhenti di sini dahulu. Okey, nanti kita akan sambung lagi perbincangan selepas ini. Saya mohon maaf pada ibu-ibu. Ibu-ibu kena sabar sedikit sebab kita tak masuk lagi kepada apa yang berlaku pada Nabi Nuh. Ini baru peringkat awal. Pengenalan dan pujian Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini peringkat awal. Okey. Lepas-lepas ni nak tahu cerita banjir ke, cerita itu dan ini, kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang. Okey, baik. Saya berhenti di sini, saya serahkan kepada Kak Mira. Mungkin ada soalan dan sebagainya lah. Baik, Ustaz ingatkan Ustaz tak nak buka soalan tadi. Masya-Allah. Baik, hari ni peluang buka soalan. Punya panjang muka 5 Nabi Nuh ni, masya-Allah. Belum masuk babak lain lagi Ustaz kan? InsyaAllah. Okey, ada soalan tak Kak? Ataupun lain jemaah, silakan.
Okey, tak ada. Ada. Laju Laju je je, Ustaz. tak lari. Sabar je lah. Saya kena repeat kot kalau ada soalan. Tapi alhamdulillah dapat catat lah apa yang Ustaz sharekan hari ni, insyaAllah. Terima kasih banyak. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Saya dah angkat tangan. So tak nampak. Okey. Ya. Saya ada 3 soalan. Okey, silakan. Soalan pertama, Nabi Isa dengan Nabi Yahya tu sepupu Ya, betul. Okay, soalan kedua, Nabi-Nabi yang kita tak pernah dengar kisah dia tu, boleh ke kita cari gali-gali cerita dia? Kat situ ada terdedah dengan macam-macam maklumat. Okey, sama ada riwayat yang sahih ataupun riwayat yang tidak sahih. Itu terdedah lah dengan macam-macam maklumat. Sebab itu setengah kisah para nabi ni yang diambil selain daripada Quran dan Sunnah dipanggil Israiliyat, iaitu kitab yang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu sahaja. Para ulama bawa cerita tu tapi tak mengatakan ya dan tidak mengatakan tidak. Dia ambil jalan tengah. Ia adalah sekadar maklumat sahaja. Okay, faham. Okay. Soalan yang terakhir, boleh tak bagi ringkasan cara dakwah Nabi Nuh? Apa macam mana? Metod Nabi Nuh berdakwah. Metod dakwah Nabi Nuh. Secara ringkas, maksudnya macam mana? Oh, cara dia berdakwah. Cara dia. Okey. Alright. Okay. Secara kesimpulannya, kalau kita tengok dalam surah Nuh AS, Allah Ta'ala datangkan Nabi Nuh AS ni, pertama, dia berdakwah tanpa henti dan tanpa rehat. Iaitu yang Allah highlight pada perkataan lailan wa nahara. Itu benda yang pertama. Okey. Kedua, dia berdakwah dalam tempoh yang paling panjang, 950 tahun. Ketiga, dia berdakwah dengan pelbagai platform. Bila dia mengadu pada Allah tu, dia bagi tahu semua cara dia dah usahakan. Sama ada dakwah secara terangan, secara sembunyi, secara ramai-ramai, secara personal, semua dia dah buat. Semuanya. Dan dia bukan sekadar berdakwah menggunakan dalil-dalil yang Allah wahyukan, bahkan dia juga menggunakan dalil-dalil yang secara logik akal pun dia gunakan. Cuma kalau Kak Intan bertanya, macam mana kaedah dia berdakwah guna perkataan, itu tak disebutkan lah. Itu tak disebutkan. Cuma nak tunjuk secara umum, itulah kaedah macam-macam cara. Sebab itu dalam hal dakwah, dia bukan dengan satu metod. Metod ni je. Sebabkan umat kita macam ni, inilah cara yang paling terbaik. Dia tak ada istilah macam tu. Okay? Cara pendekatan dakwah ni pelbagai. Okay? Pelbagai. Sebab itu kita tak kata dakwah ni hanya di masjid. Kadang-kadang di hospital tu dakwah tu lebih berkesan. Sebab apa? Kita ziarah orang sakit, tengok orang sakit. Kadang-kadang banyak lagi mengingatkan kita kepada kematian. Kan? Macam-macam cara. Maksudnya pendekatan dakwah tu dia terlalu luas. Kita tak boleh sempitkan. Sebab itu bila Allah cerita tentang Nabi Nuh, Allah tak cerita secara spesifik apa yang dia buat. Inilah kaedah dia. Inilah kaedah yang paling tepat. Tak. Allah sebut dia menggunakan usaha yang sehabis usaha dah. Sehabis cara dah. Tapi dia gunakan semua bentuk secara umum. Okay? Semua kaedah telah digunakan oleh Nabi Nuh AS. Okay. Ustaz, sikit bila Intan sentuh tentang metod ni, saya suka sangat sentuh tentang dakwah ni. Tadi bila Ustaz jelaskan tentang 3 perkara, melihat dengan mata, dengan akal, dengan hati. Daripada ayat 13 sampai ayat 20 tu, saya cuba baca sekali lalu, betul. Nabi Nuh di situ peringatan Allah tunjuk yang Nabi Nuh buat semua pendekatan tu. Tapi untuk kita, bila saya kata ada kemampuan masing-masing ikut metod kan. Bukan saja dari segi pendakwah, tapi dari orang yang datang untuk menerima dakwah pun. Pada saya macam tak boleh sembrono kita terima macam ni Macam saya, mungkin tak semua asatizah saya boleh mendengar sebagai metod dakwah untuk saya terima. Betul tak Ustaz macam tu? Maknanya ada level-level orang yang katalah dia baru nak hijrah. Dia tak boleh pergi yang too deep untuk dakwah yang terlalu dalam. Terus pergi pada pendekatan guru-guru tasawuf. Mungkinlah itu yang saya cuba fahamkan daripada apa yang Ustaz kongsikan tentang pendekatan dakwah keseluruhannya. Untuk kita maknanya kita kena tengok juga Ustaz kan? Betul tak? Betul lah tu. Betul lah maksudnya.
Dari sudut pendekatan ni umum. Sebab tu saya sebut tadi ada pendakwah yang sesuai untuk yang jenis kumpulan macam ni. Kumpulan kanak-kanak, kumpulan remaja, kumpulan dewasa, kumpulan orang baru berhijrah. Dia ada macam-macam generasi, macam-macam kumpulan. Jadi pendekatan dakwah ni berbeza-beza dan kita yang sebagai mad'u ni pun berbeza-beza. Jadi sebab itu pendekatan dakwah ni dia tak ada spesifik. Mesti cara ni je, cara lain tak boleh. Tak. Tetapi dia semuanya disebut dalam bentuk yang umum. Cuma ingat ayat nombor 3 tu Allah sebut hidup beragama tu 3 je. Pertama dia mengabdikan diri pada Allah. Kedua dia bertakwa kepada Allah. Ketiga dia taat kepada Rasul. Walaupun kaedah berbeza, platform berbeza, cara berbeza, tapi dia punya trust yang tu 3 tu. Pada ayat ketiga surah Nuh AS tu. Yang itu tak boleh lari. Yang itu tak boleh lari Walaupun dia dakwah macam mana pun kaedah, yang 3 tu tak boleh lari. Jangan sampai dia melanggar syarak, jangan sampai dakwah melanggar hukum. Contoh. Kita ambil satu contoh pendekatan dakwah. Kita gunakan dakwah keras-keras ni, dakwah sentak-sentak ni sebab masyarakat kita tak sedar. Boleh ke guna cara macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun atas alasan dakwah. Kerana apa? Sebab teras Nabi berdakwah ada kala Nabi tegas, ada kala Nabi berlembut. Tapi prinsip Nabi dakwah, Nabi tak cerca orang. Nabi tak cerca orang. Nabi tak hina orang. Dan Nabi tak kutuk orang. Itu benda teras. Jadi kena bezakan dekat situ. Metod pelbagai. Tapi untuk prinsip Nabi tak gadaikan. Jelas tak? Sebab ada orang kadang-kadang dia gunakan pendekatan satu aliran je. Sebab dia kata masyarakat dah teruk sangat dah. Kena macam ni cara dia, tak ada cara lain. Tak boleh. Umum. Sebab manusia ni berbeza-beza. Apatah lagi sifat fitrah manusia ni, semua manusia dia suka kepada ajakan. Dia bukan suka paksaan. Macam mana pun kita suka untuk diajak. Kadang-kadang orang tak boleh terima dakwah ni bukan sebab dakwah tu salah atau betul. Tapi orang tak boleh terima adalah kerana cara pendekatan dakwah kita. Kan? Dakwah kita terlalu kasar, dakwah kita membodohkan orang, dakwah kita ni memandulkan akal, menyebabkan orang tak boleh terima. Benda dakwah tu betul, tapi orang tak boleh terima pendekatan kita. Bukan salah agama tu, tapi salah cara kita menyampaikan agama. Okay? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita belajar sirah Nabi ni, jika melalui Israiliyat tu dia boleh dengar jugalah kan, tapi tak salah maksudnya. Boleh. Kita boleh dengar, cuma para ulama letakkan kita tak membenarkan, menjadikan itu sebagai hujah dan kita tak menafikan. Okay, kita tak membenarkan dan kita tak menafikan. Hanya kita tahu ni maklumat. Tapi kita maklum ia adalah riwayat Israiliyat. Banyak cerita-cerita Israiliyat yang disebut dalam tafsir. Tapi para ulama sebut dia adalah riwayat yang diambil daripada kitab-kitab terdahulu. Mereka tak benarkan dan mereka tak mengiyakan. Okay? Baik, wallahu a'lam. Okay. Kamera okey dah banyak. Saya gelak dulu. Baik Ustaz. Last. Pendek je nak tanya. Ayat 21. Nabi Nuh gunakan metode ancaman tu. Yang tu je yang Rasulullah SAW tak buat kan untuk umat. Betul ke Ustaz? Nabi ada ancam umat dia. Ada gunakan metode ancaman ni. Bila Nabi bercerita tentang neraka, sebab tu agama dia balance. Dia cerita tentang bab syurga, kemudian dia cerita bab neraka. Dia cerita tentang ajakan, kemudian dia cerita tentang ancaman. Dia tarhib, dia menggalakkan dan dia mengancam. Itu benda yang balance. Cuma kita ni selalunya letakkan ancaman, tak ada galakan. Kalau kita nak masuk Islam ni, mesti pertama kali kena solat. Tak solat tak ni. Bila nak bertaubat ni mesti kena, dia bentuk ancaman yang kaedah orang kita selalu guna. Dia ancam, dia tak menggalakkan. Dia tak lembut, dia tak lunak. Dia lebih kepada ancaman. Yang itu yang kita kata tak boleh. Sebab para Nabi ni bila dia mengajak manusia, dia tak boleh hari ni dakwah, hari ni pun kena terus pakai tudung litup dah. Dah kena terus labuh. Tak boleh. Dia kena berperingkat-peringkat. Mula-mula dia walaupun dia pakai scarf dulu kan. Tak apa, sebab itu pendekatan pertama dia. Macam contoh ada mu'alaf baru masuk Islam. Terus ke dia kena pakai tudung labuh? Tak boleh. Biar dia pakai scarf dulu. Tak apa. Tapi dia belajar. Daripada belajar tu, dia makin lama makin labuh, makin lama makin menutup.
Yang itu adalah pendekatan dakwah. Itu namanya dakwah. Okey, dia berperingkat. Dia tak boleh terus buat, terus kena ni. Sebab itu manusia jadi putus asa. Bila mereka terus dipaksa untuk buat, terus praktik. Agama ni dia balance. Dia ada ajakan, dalam masa sama dia juga ada ancaman. Okey? Jangan tak solat ni macam ni. Kita cerita dulu solat ni, kenapa pentingnya solat, kenapa manusia perlu solat kan. Cerita dulu, galakkan mereka untuk solat. Bina, develop rasa suka untuk ibadah. Kalau mereka dah mula solat lalu mula culas, baru datangkan sikit ancaman-ancaman berkaitan dengan orang-orang yang tak solat. Bukan first masuk Islam, terus tanya dah subuh belum? Tak subuh lagi, awak tahu tak awak dah Islam? Mana boleh tak subuh? Oh nanti masuk neraka. Takut orang kan mula-mula cerita dah macam tu. Ataupun orang baru masuk Islam, benda pertama dia pergi masjid, dia nak solat, imam masjid tanya, awak dah sunat belum? Kalau tak sunat tak boleh duduk depan, kena duduk belakang. Contohlah. Patut ke kita macam tu kan? Ini memang berlaku macam tu kan? Ada orang non-Muslim, dia masuk Islam, terus ditanya, awak masuk Islam ni sebab nak kahwin dengan orang Melayu je? Cuba perasaan kita macam mana? Kalau orang tanya macam, orang kata kita begitu kan? Jadi sebab itu saya sebutkan tadi, pendekatan-pendekatan kita tu perlu lunak. Okay? Tak kisahlah macam mana pun cara dia, tapi pertama sekali tu iaitu ajakan, galakkan. Kemudian lepas tu ada selingan-selingan dengan ancaman. Baik, Wallahualam. terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, Alhamdulillah. Ustaz jangan pening, Ustaz, sabar. Tak. Okay. Tak saja je Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, Masya Allah, di tahun baru ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsi itu dapat kita sikit sebanyak memanfaatkan, menambah kefahaman kita dapat mengambil ibrah daripada apa yang Ustaz syarahkan hari ini, Masya Allah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini dari subuh tadi hingga ke saat ini, Masya Allah. Ustaz, saya buat sikit je bahan kuliah asal kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan kitab Misbahud Dujjal Syarah Safinah An-Najah 5.15 petang hari ini, insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.